Okay, test mic. Okay, on. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah hari saya ucapkan kepada semua pengunjung Facebook Mahlika Idaman. Okay, Alhamdulillah hari ini kita cuaca sangat baik. Semalam kita berada di Terengganu. Okay, semalam hujan. Okay, Alhamdulillah hari ini cuaca sangat baik. Panas, terik molek ni. Okay, jadi sebelum kita mulakan live pada tengah hari ini, saya nak minta tolong tuan dan puan sharekan dulu live kita. Dan juga kalau boleh tap screen. Okey, lepas tu boleh tak nak tinggalkan komen untuk saya. Adakah suara dan juga video saya pada tengah hari ini clear ataupun tidak? Video dan juga suara saya dengar molek ke? Dengar jelas ke saya punya suara? Okey. Okey, hari ini insyaAllah kita nak cerita sedikit sebanyak lah. Nak kita kata nak sharing je lah. Sharing dengan tuan dan puan. Okey, pasal persediaan tapak sebelum kita bina rumah. Memandangkan tapak di sebelah side kita ni. Okay, dekat sini ni. Dia baru tambun tanah. Okey, jadi dalam masa yang sama, kita boleh sharing lah untuk tuan dan puan. Nak tengok tapak yang macam mana yang sesuai untuk kita bina rumah. Okey, mungkin tuan dan puan ada nak beli tanah ke ataupun mungkin baru beli tanah tapi not sure. Nampak macam boleh bina rumah tapi takut ada lagi certain yang perlu buat lah sebelum kita bina rumah. Okey, ini adalah rumah hasil binaan Mahligai Idaman yang berkeluasan 1,597 kaki persegi, di mana rumah mempunyai 4 bilik dan juga 3 bilik air. Okey, ni untuk rumah klien kita lah. So, rumah dia kalau tengok daripada ke tepi ni macam kecil je lah, 1,500 kaki. Cuma rumah jenis melebar, so sampai ke belakang sana lah. Okey, memandangkan tapak kita ni masih dalam progres pembinaan untuk ada setempat lagi yang kita masih belum selesai. Jadi saya boleh live daripada luar sahaja. Okey, kami dalam proses untuk pemasangan mozaik untuk bahagian dalam. Okey, jadi ni adalah rumah sebenar yang kita bina. Manakala ni adalah dia punya 3D lah. Dia punya 3D macam ni. So ni adalah rumah sebenar lah. Okey, rumah keluasan untuk rumah klien kita ni adalah 1,597 kaki persegi, di mana rumah mempunyai 4 bilik dan juga 3 bilik air. Okey, sebelum ni saya pernah review untuk bahagian dalam. Okey, maknanya untuk kita ceritakan berapa keluasan dalam mana untuk keluasan bilik, keluasan ruang tamu. Okey, cuma hari ini kita tak dapat masuk untuk bahagian dalam disebabkan kita punya progres pembinaan lah. Okey, kalau tuan-tuan ada pertanyaan, boleh terus drop je komen ataupun boleh tekan link WhatsApp pada nombor yang telah saya pinkan. Okey, sambil-sambil tu boleh sharekan dulu live kita. Mana tahu kan. Kawan-kawan office pun nak tengok live saya ini. Mana tahu kan. Okey, jadi untuk makluman semua, kami hanya cover pembinaan di Kelantan dan juga Terengganu sahaja. Okey, kami cover di Kelantan dan juga Terengganu sahaja. Jadi bagi mana mereka yang berada di Kelantan dan Terengganu, kami mohon maaf. Setakat ni, company kami masih belum cover lah untuk di luar Kelantan dan juga Terengganu. Tapi insya-Allah pada masa yang akan datang kita cuba untuk luaskan lagi. Sebab sebelum ni kita pernah buka company juga. Okay, kita punya branch juga di Pahang. Okay, insya-Allah kita cuba luaskan lagi lah. Okey, jadi ini adalah hasil binaan Mahligai Idaman yang berkeluasan 1,597 kaki persegi. Okey, jadi hari ini saya nak cerita pasal penyediaan tapak. Sebabnya penyediaan tapak ni sebelum kita bina rumah dia adalah perkara yang asas lah. Mungkin ada orang nampak okey, cikgu kontraktor terus nak bina. Okey, dia silap sebenarnya. Sebelum kita serahkan sebulannya kepada kontraktor, okey, kita kena pastikan dulu tapak kita tu sesuai untuk dibina rumah. Okey, yang first kali untuk tanah kita, okey, kalau kita nak bina rumah melalui loan, khususnya untuk orang yang nak buat loan lah, kena pastikan tapak tersebut nama kita ataupun mungkin nama pasangan kita ataupun nama mak ayah kita. Nama mak ayah kandung sahaja dibenarkan. Okey, untuk buat loan lah.
Okey, sebab bila kita nak buat loan, contohnya nama tanah, nama ayah kita. So, ayah kita kena bagi kebenaran pada kita untuk bina rumah. Ataupun nak mudah lagi sebenarnya boleh tukar nama lah. Tu cara sebenarnya lah. Okey, jadi sebelum kita proceed untuk cari kontraktor untuk bina rumah, sebaiknya sebelum kita serahkan sebulannya kepada kontraktor, boleh dulu cek dulu kita punya geran tanah, pastikan nama adalah nama kita. Okey, bagi yang nak buat loan lah. Okey, kemudian yang kedua, kena pastikan tanah tersebut adalah syarat kediaman. Okey, syarat kediaman. Kalau tanah tersebut adalah tanah pertanian, memang dia tidak diluluskan lah untuk kita bina rumah. Jadi yang tu adalah dua perkara yang kita kena pastikan sebelum kita proceed untuk bina rumah. Okey, jadi dua perkara ni tuan dan puan boleh cek lah di geran masing-masing. Okey, penyediaan tersebut lah sebelum kita bina rumah. Okey, yang keduanya adalah keadaan tapak kita. Okey, macam tapak klien kita ni dekat sini. So, dia punya tapak ni adalah belakang daripada rumah ni. Jadi, di sini adalah laluan masuk dia. Okey, kalau kita perasan yang pertamanya, yang paling penting adalah laluan masuk lah. Okey, laluan masuk ni sama juga. Masa kita nak beli tanah tu, kita kena pastikan ada laluan masuk yang selamat. Dan juga, orang kata, kalau hujan pun tak ada masalah lah. Ni adalah keadaan laluan masuk rumah klien kita ni. Masuk kat celah-celah ni kan. Jadi, untuk bagi mana mereka yang tapak yang duduk belakang macam ni, kena pastikan ada laluan masuk lah. Okey, sebab pernah terjadi kes klien saya, dia beli tanah macam ni juga. Okey, tengah macam ni, maknanya belakang daripada lot orang lain, bukan tepi jalan. Okey, bila dia beli, dia tak ada jalan masuk. Okey, bila dia tak ada jalan masuk, dia agak sukar sebab bila kita submit pada PBT reject. Okey, jadi ini adalah menyukarkan untuk kita punya proses untuk bina rumah lah. Jadi setakat ni saya kena turun naik lagi pejabat lah. Naik pejabat tanah, naik majlis. Okey, kita nak mohon laluan masuk untuk ke tapak klien. Jadi sebelum tuan puan beli tanah tu nanti, nak bina rumah, kena pastikan tapak tersebut ada laluan masuk. Okey. So ni adalah contoh lah. Tapak klien kita ni dia duduk belakang. Dia duduk tepi jalan. So kita dia punya tapak ni perlu ada jalan masuk lain lah. Jadi dia perlu jalan masuk macam ni. So untuk tuan puan pun sama, kena pastikan ada laluan masuk. Okey, yang keduanya, kita perlu pastikan tapak kita tu dia punya level lebih tinggi ataupun sama aras dengan jalan. Okey, kalau macam contohlah jalan dekat sana kan. So kita anggap ini adalah laluan masuk. So jalan dekat sini lah. So ni tapak yang kita nak bina rumah. Okey, kita kena pastikan dia punya level tanah tu sama tinggi ataupun lebih tinggi. Jangan lebih rendah. Okey, sebab kalau lebih rendah, nanti tapak kita akan jadi lebih rendah daripada tanah orang lain. Dan juga bila lebih rendah daripada jalan ni, dia menyebabkan air bertakung pada kawasan rumah kita lah. Dekat tapak kita nanti dia akan bertakung. Jadi kena pastikan dia punya level tu sama tinggi dengan jalan. Ataupun kalau boleh lebih tinggi lagi bagus lah. Okey, macam tu ya. Okey, cumanya kalau boleh, tidaklah kita ni tinggi. Kalau orang Terengganu kata tinggi lajak lah. Okey, jangan tinggi lajak lah. Jangan terlalu tinggi berbanding tanah jiran-jiran. Okey, sebagai contoh lah. Jiran sana dah buat rumah. Jiran sini pun dah buat rumah. Okey, kita tambun lebih tinggi-tinggi. Mungkin lebih daripada sekaki. 2 hingga 3 kaki atau 4 kaki. Okey, menyebabkan dia sebenarnya kalau ikut dia punya orang kata bahasa buku tak ada masalah pun. Tapi kalau kita kata ikut kita punya hubungan sesama jiran ni, dia tak molek lah. Sebab bila kita tambun tinggi, menyebabkan kalau contoh hujan yang lebat, air ni akan pergi ke kawasan jiran. Okey, jadi orang kata boleh menyebabkan jiran bermasam muka ataupun mungkin akan menimbulkan beberapa masalah lain lah. Macam tu. Jadi untuk tambun pun jangan tambun sesuka hati. Boleh tambun sama dengan aras jalan ataupun tinggi pun mungkin tinggi sekaki je daripada jalan lah. Nak tinggi sikit sahaja. Okey.
So untuk level tanah, okey. Jadi kalau macam contoh tanah kita lebih rendah daripada jalan ataupun daripada tanah orang lain, okey, so boleh proceed untuk proses tambak tanah ataupun tambun tanah lah. Okey, so tambun tanah ni adalah di antara persediaan-persediaan sebelum kita bina rumah. Okey, kemudian seterusnya adalah kerja-kerja pembersihan tapak. Okey, kerja-kerja pembersihan tapak ni, okey, kalau kita tengok tapak ni, dia memang bersih comel dah. Sekata je, okey, clean and clear kata. Jadi, ni adalah tapak yang ready untuk kita bina rumah. Okey, kalau seandainya tapak kita tu ada pokok-pokok besar, okey, macam contohlah, okey, kawasan sana kan. Okey, kawasan sana tu banyak pokok-pokok lagi. So, kita boleh relate lah. Untuk kawasan tapak kita ni, perlu clear. Okay, so kerja-kerja tapak pun sama. Kalau tuan-tuan nak masukkan dalam loan, boleh terus maklumkan pada staff nanti untuk kita masukkan dalam loan lah. Okay, kalau tuan-tuan ada pertanyaan, terus tanya, tak ada masalah. Okay, so hari ni saya share sedikit sebanyak lah. Itu adalah di antara poin-poin tapak kita sebelum kita mula bina rumah. Okey, jadi memandangkan tiada persoalan, mungkin itu sahaja sharing daripada saya pada tengah hari ni. Okey, memandangkan hujan pun turun dah. Okey. Dekat Terengganu ni hujan sehari dua ni. Hujan tapi panas gitu. Okey, tak apa. Kalau tuan-tuan ada sebarang pertanyaan, boleh terus hubungi saya pada nombor yang telah saya pinkan ataupun boleh kontak tim kita lah. Okay, kita berada di Kelantan dan juga Terengganu. Okay, jadi bagi mana mereka yang mungkin berada di luar Kelantan Terengganu tetapi berminat dengan desain-desain rumah mahligai idaman, okay, boleh juga beli pelan daripada tim kami lah. Okay, boleh beli pelan, boleh ke website kita iaitu mahligaiidaman.com. Okay, just tekan dekat kita punya website. Kita ada folder koleksi pelan. Okay, jadi boleh tengok koleksi-koleksi pelan yang kita ada. Boleh beli pelan daripada pihak kami lah. Okay, saya rasa tu saja sharing daripada saya pada tengah hari ni. Terima kasih banyak-banyak mana yang stay dalam live. Okay, terima kasih banyak-banyak. Ada yang dah contact pun, terima kasih. Nanti saya cuba reply lah. Okay, sekian saja daripada saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Okay, selebihnya dari Allah Ta'ala lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi insyaAllah.